Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita bersama-sama dalam sesi sinopsis setiap daripada juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, malam ni kita bersama-sama di juzuk yang kedua daripada Al-Quran dan kita akan melihat sebersedikit pengajaran-pengajaran ataupun tadabbur ringkas daripada juzuk yang kedua, insya-Allah. Pada malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama pada kali ini masih lagi di surah Al-Baqarah, iaitu ayat 142 sehingga 200, ayat 252. Di dalam juzuk ini insya-Allah kita akan melihat masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Bani Israel sebersedikit dan selepas daripada itu beberapa perkara yang lain. Sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ini, bahawa Bani Israel Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan berkali-kali di dalam surah Al-Baqarah ini dan di dalam juzuk yang pertama yang telah kita baca dalam sesi yang lepas, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kejahatan-kejahatan ataupun perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Bani Israel, iaitu ingkarnya mereka terhadap nabi-nabi mereka, dan mereka telah tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah disebutkan di dalam At-Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada mereka melalui Nabi Musa alaihi salam. Tetapi nikmat-nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada mereka melalui Nabi Musa itu banyak diingkari mereka, dilanggar oleh mereka. Dan perkara yang terakhir yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini, antaranya ialah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dengan kejahatan mereka, iaitu apabila Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada mereka supaya menyembelih lembu. Tetapi mereka tidak mahu menyembelih. Mereka mempunyai banyak kerenah dan akhirnya mereka tidak mahu melaksanakan itu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya menceritakan perkara Bani Israel ini untuk menunjukkan kepada umat Islam bahawa sebenarnya telah berakhirlah amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Bani Israel. Dan sekarang ni amanah ini sekarang ini hendak diletakkan pula, hendak ditujukan, hendak diberikan kepada umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat yang terakhir yang akan membawa, menyambut, mengambil semula amanah yang telah tidak diambil oleh Bani Israel tersebut. Dalam ayat ini, dalam juzuk ini, kita akan baca bahawa yang pertama kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang, iaitu Allah Ta'ala menyifatkan orang-orang Yahudi ini sebagai as-sufaha, iaitu orang-orang yang bodoh. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas, sebagaimana Allah Subhanahu Ta'ala sebutkan dalam awal-awal juzuk ini. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan kepada umat Islam peralihan kiblat. Yang pertama mereka menghadap ke Kaabah dan kemudian mereka menghadap ke Baitul Maqdis, dan kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala meminta mereka semula supaya kembali menghadap kepada Kaabah. Dan ini semua menunjukkan sebenarnya adalah peralihan, iaitu asalnya mereka ini mereka ini adalah menghadap kepada Baitul Maqdis kerana orang-orang Yahudi sebelum daripada ini memang mereka dianggap sebagai kiblat mereka. Tetapi selepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kepada umat Islam supaya tinggalkan dan kembali semula kepada Kaabah, iaitu ini adalah tanda secara simboliknya bahawa mereka sekarang tidak lagi akan mengikut apa-apa yang dibawa oleh Bani Israel, bahkan mereka sekarang menghadap ke Baitullahil Haram, iaitu menghadap kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara kedua yang Allah Taala sebutkan secara jelas di dalam juzuk ini ialah tentang ummatan wasata. Kalau kita lihat bahawa perkataan ummatan wasata ini adalah artinya umat pertengahan, dan ianya terletak di ayat yang juga pertengahan di dalam surah Al-Baqarah, iaitu kita akan lihat iaitu pada ayat 143, di mana surah Al-Baqarah ini mengandungi 286 ayat dan ayat 143 adalah pertengahan, dan di sinilah terletaknya perkataan wasata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan umat Islam sebagai ummatan wasata, dan mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya pertengahan, iaitu pertengahan apa? Perkara ini banyak dibincangkan oleh para ulama tafsir, dan insya-Allah jika ada kelapangan, insya-Allah kita akan melihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan wasata. Walaupun maknanya adalah pertengahan, tetapi sebenarnya mempunyai banyak makna-makna yang diberikan terutamanya oleh ahli-ahli tafsir mengenai maksud wasata di dalam ayat ini. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang juga umat Muhammad ini adalah menjadi syuhada 'alan nas,
iaitu menjadi saksi kepada manusia. Terdapat satu buku yang ditulis oleh seorang ulama Islam bertajuk Syahadatul Haq. Perkataan syahadatul haq iaitu menjadi saksi kepada kebenaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, iaitu umat Islam ini adalah merupakan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kita semua iaitu umat Islam sepatutnya menjadi saksi kepada manusia. Artinya apa? Iaitu menjadi saksi, iaitu kita memberitahu kepada manusia tentang dakwah, tentang ajaran Islam ini kepada seluruh manusia. Kerana apa? Kerana Nabi kita SAW telah menyampaikan kepada kita dakwahnya, menyampaikan Islam kepada kita, dan sepatutnya kitalah yang menjadi bertanggungjawab untuk menyampaikan Islam ini kepada umat Islam. Dan kita bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh umat Islam seluruhnya selepas daripada masa kita sekarang, dan orang-orang yang datang selepas daripada kita, umat Islam, akan bertanggungjawab untuk menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang berlaku kepada manusia-manusia lain. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan selepas daripada itu, iaitu masalah pertukaran kiblat. Selepas daripada pertukaran ummatan wasata, Allah Taala sebutkan cerita tentang haji. Haji adalah merupakan salah satu daripada ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawa haji ini menjadi salah satu daripada rukun Islam. Menjadi rukun Islam yang mana dia adalah merupakan salah satu daripada rukun yang terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan, bukannya pada awal-awal Islam tetapi pada akhir Islam, iaitu selepas daripada Fathu Mekah. Nak menunjukkan bahawa umat Islam ini adalah bertanggungjawab untuk pergi menunaikan haji di Mekah, tetapi dalam keadaan mereka ini bebas dan mereka ini telah memiliki Mekah itu berada di tangan mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahawa perlunya kita ini untuk memelihara tanah suci Islam ini daripada dibelenggu, daripada dikongkong oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Seterusnya umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula di dalam juzuk ini tentang beberapa perkara, iaitu beberapa perkara hukum hakam. Termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini ialah yang pertamanya hukum qisas. Kemudian yang seterusnya Allah Taala menceritakan tentang hukum wasiyah, iaitu seorang yang hidup mestilah memberi wasiat, menuliskan wasiatnya kepada orang yang orang yang menjadi pemegang amanah kepada wasiatnya. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula tentang puasa pada ayat 183. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perang, iaitu kewajipan umat Islam untuk berperang dan bagaimana keadaan-keadaan yang sepatutnya mereka ambil dalam keadaan-keadaan tertentu, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa sebenarnya perang ini adalah merupakan satu kemestian kepada umat Islam. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula tentang hukum-hukum mengenai rumah tangga, iaitu hukum di antara, hubungan di antara seorang lelaki, seorang perempuan, bagaimana membina rumah tangga, bagaimana jika sekiranya ada masalah dalam rumah tangga, bagaimana perceraian, bagaimana hukum-hukum yang berkaitan. Semua itu diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam juzuk ini. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala pada penghujung juzuk ini, Allah Taala menceritakan tentang kisah Talut dan juga kisah Jalut. Di mana kisah Jalut dan kisah Talut ini agak panjang, iaitu mengambil lebih kurang 2 muka surat lebih. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita apa yang berlaku. Kisah ini adalah berlaku di zaman selepas daripada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam kisah ini sebenarnya memberi pengajaran yang besar kepada umat Islam bahawa bagaimanakah sikap Bani Israel. Sekali lagi kita akan melihat bahawa mereka ini sangat-sangat tidak mahu menunaikan janji dan tidak mahu menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Talut untuk menjadi ketua kepada mereka, yang sebelum daripada itu mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Nabi selepas daripada Nabi Musa alaihissalam, Allah Taala telah kirimkan Nabi kepada mereka, dan mereka telah meminta kepada Nabi mereka ini supaya Allah Taala kirimkan seorang ketua, jadikan seorang pemimpin untuk mereka. Lalu Allah Taala telah memilih Talut untuk menjadi ketua mereka, tetapi mereka tidak mahu memilih Talut. Mereka tidak mahu menerima arahan tersebut. Bahkan mereka mempermain-mainkan. Kerana bagi anggapan mereka bahawa Talut ini orang miskin. Talut ini seorang yang tidak, seolah-olahnya bagi mereka tidak layak. Tapi Allah Ta'ala, itu adalah pemilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menunjukkan di sini bahawa keadaan yang berlaku kepada Bani Israel ini, bahawa mereka ini tak enggan untuk mengikuti apakah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sejak daripada zaman Nabi Musa, dengan kisah lembunya, dengan kisah nikmat-nikmatnya, dengan kisah pembebasan merekanya daripada Firaun, dan seterusnya sampailah kepada mereka ini, sampai kepada untuk pergi, yang diperintahkan untuk pergi ke Baitul Maqdis. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang pasir Sinai, dan seterusnya macam-macam perkara lagi Allah Taala telah berikan kepada mereka, nikmat-nikmat dengan mannanya, dengan salwanya, dengan airnya dan macam-macam. Tapi mereka tetap juga berperangai dengan perangai Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan semua ini dalam keadaan bahawa ayat ini, surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah, iaitu surah yang turunnya di Madinah, di mana di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang Yahudi. Ada Bani Qainuqa'nya, ada Bani An-Nadirnya dan juga Bani Quraizah. Yang mana mereka semua ni adalah merupakan orang Yahudi yang merupakan keturunan daripada Bani Israel. Dan Allah SWT ceritakan benda ni semua untuk umat Islam supaya faham bahawa inilah dia umat yang dinamakan sebagai Bani Israel. Inilah dia umat yang dinamakan sebagai Yahudi. Inilah perangai mereka. Dan beginilah, kerana inilah mereka tidak layak lagi untuk menjadi pemimpin kepada manusia, untuk menjadi orang yang menerima amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala ceritakan inilah perangai-perangai yang sepatutnya dijauhi oleh umat Islam. Yang sepatutnya tidak diikuti oleh umat Islam. Kerana umat Islam, jika inilah perangainya, jika mereka ni mengikuti perangai-perangai ini, kalau kita tengok bahawa perangai orang Yahudi sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah dalam juzuk yang pertama, dalam juzuk yang kedua ini, sebenarnya sama saja. Tidak berubah sampailah sekarang ini. Itulah perangai mereka, dan umat Islam, jika sekiranya mereka berperangai begini juga, maka nescaya mereka tidak akan layak untuk memegang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah saja juzuk yang kedua yang telah kita lihat tadi, bahawa bermula daripada peralihan kiblat, sindiran-sindiran Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa hati umat Islam ni bahawa walaupun mereka ini sebenarnya menghadap kepada Baitul Maqdis, menghadap kepada Kaabah dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan bahawa sebenarnya apa, iaitu mereka sepatutnya adalah mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tengok dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa Nabi SAW sendiri terasa sangat dengan cercaan-cercaan, kata-kata nista yang dikatakan oleh orang Yahudi, orang as-sufaha ini, kepada Nabi kita SAW dan kepada orang Islam. Mereka kata bahawa orang Islam ni telah mengikut kiblat mereka, orang Islam mengikut mereka, sebenarnya orang Islam ni tak ada apa-apa pun, mereka ni mengambil apa yang ada daripada kita sebenarnya. Walaupun kata-kata itu dikatakan oleh mereka, mereka cerca oleh mereka, tapi Nabi SAW dan orang Islam tetap bersabar. 16 bulan, 17 bulan, orang Islam berada di Madinah, sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi Allah SWT akhirnya menghadapkan mereka kembali kepada Baitullahil Haram untuk mereka ini patuh kepada Allah SWT. Yang penting ialah patuh kepada Allah SWT, jangan jadi seperti orang Yahudi yang mana mereka ini tidak patuh kepada Allah SWT, mempermain-mainkan Nabi-Nabi mereka dan sebagainya. Setakat itu saja insya-Allah, sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi juzuk yang ketiga insya-Allah di dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aku wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.